Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP, akan membina lebih banyak premis tamu desa di Sabah dan Sarawak tahun ini. Menterinya, Datuk Ewan Benedict berkata, langkah ini bertujuan memperkasa usahawan luar bandar serta menyediakan kemudahan yang lebih selesa untuk para peniaga. Sebanyak 20 juta diperuntukkan tahun ini, termasuk tambahan 10 juta yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa program Madani Rakyat di Tawau bulan lalu. Tahun lalu, 98 premis tamu desa telah berjaya dibina dan dinaik taraf. Dengan peruntukan baharu ini, jumlah yang sama atau lebih dijangka dapat dilaksanakan. Datuk Ewan berkata demikian selepas merasmikan Pesta Keamatan dan Pelancaran premis tamu desa di Kampung Pinasang, Tamu Darat pada 2 Jun lalu. Premis di kampung itu melibatkan kos RM250,000 dan telah siap sepenuhnya awal tahun ini. Buat julung kalinya, projek pembangunan premis tamu desa diperkenalkan tahun ini di bawah Belanjawan 2024. Daripada 98 premis yang dibina tahun lalu, 14 daripadanya terletak di kawasan Kota Belud. Menurut Datuk Ewan, projek ini memberi manfaat besar kepada penduduk, terutamanya golongan ibu dan usahawan kecil yang berniaga secara mingguan. Beliau turut menegaskan keperluan dan kos pembinaan berbeza mengikut lokasi dengan anggaran antara RM100,000 hingga RM300,000 bergantung pada skop kerja. Setakat Mei 2025, permohonan di Sabah sahaja sudah mencecah 40 juta, termasuk permohonan tertangguh dari tahun lalu. Tambahnya lagi, walaupun bajet terhad, kerajaan komited memastikan kesinambungan projek ini sebagai sebahagian daripada rancangan Malaysia ke-13 yang akan bermula pada tahun depan. Inisiatif tamu desa, katanya, adalah antara komitmen kerajaan untuk membangunkan kawasan luar bandar di Sabah dan Sarawak seiring dengan dasar pandang ke timur dalam negara. Apa dasar Kementerian Usahawan? Yaitu untuk melihat kepada Malaysia Timur, melihat kepada Sabah dan Sarawak dengan memberi fokus tambahan yang bersesuaian dengan keperluan. Apa keperluan di Sabah dan Sarawak yang berada di dalam tanggungjawab Kementerian Usahawan dan Koperasi? Pertamanya tentang pembangunan kemudahan tamu-tamu kita. Di Kedamaian ini begitu banyak sekali tamu sehari seminggu. Dan antara yang mendapat manfaat daripada dasar kita ini, inisiatif di kementerian ini adalah tamu desa, tamu darat ke Penang. Yang hari ini diadakan mini tamu ataupun tamu setiap minggu sebagai tambahan kepada tamu-tamu lain. Bukan tamu desa tahun ini, dan sudah pasti ada beberapa kampung lagi yang sedang berniaga dengan kemudahan yang dibina sendiri oleh mereka. Dengan sokongan ini saya percaya kemudahan tambahan itu dapat disiapkan. Bukan begitu juga, saya telah perkenalkan Geran Usahawan Bumiputra Sabah dan Sarawak. Tidak pernah dibuat oleh kementerian sebelum ini, tapi karena saya merasakan ada keperluan khusus di Sabah dan Sarawak yang perlu disokong oleh dana khas, maka saya perkenalkan Geran Usahawan Bumiputra Sabah dan Sarawak. Dan antara yang mendapat manfaat ini adalah usahawan-usahawan kita daripada Kedamaian. Saya berbangga kerana Semenkop telah datang membuat tinjauan dan membantu usahawan-usahawan mendapatkan geran di bawah Geran Usahawan Bumiputra Sabah dan Sarawak. Tahun lepas kita telah membina 98 tamu desa di Sabah dan Sarawak, dan di Kota Belud ini sahaja saya percaya dalam 14 tamu desa di Kota Belud itu telah dibina tahun lepas. Belum termasuk tahun ini kita mempunyai 20 juta. Maka jumlah diskaun yang kita tawarkan untuk 1 jam seterusnya adalah 50% untuk semua barangan yang ada. Mudah-mudahan dapat membantu ibu-ibu membeli keperluan dapur. Happy hour lebih ada keamatan. Serentakkan dengan peresmian kemudahan premis tamu desa di kampung ini yang telah siap sepenuhnya pada awal tahun ini dan telah mula digunakan untuk tamu mingguan pada setiap hari Sabtu. Pada hari ini juga Suruhanjaya Koperasi Malaysia turut sama menganjurkan
program jualan Madani Koperasi dengan diskaun sehingga 50% bagi membantu meringankan kos sara hidup yang ditanggung oleh penduduk. Premis Tamu Desa, Tamu Darat dibina melibatkan peruntukan sebanyak RM250,000 yang telah mula dibina pada hujung tahun lepas dan disiapkan pada tahun ini. Dan saya mendapat makluman oleh pimpinan JKK. Setiap kali mereka berjualan setiap minggu, mereka menghantar suasana itu dan saya percaya itulah tujuannya untuk kita menyediakan premis yang lebih baik untuk ibu-ibu, usahawan-usahawan tamu ini ada tempat premis yang lebih selesa untuk mereka berjual. Dalam hari biasa, premis yang sama juga boleh digunakan untuk pelbagai lagi acara rakyat karena ya tidak hanya dikhususkan kepada tamu desa tetapi aktiviti masyarakat kemasyarakatan lain yang boleh diadakan di premis tersebut. Tahun ini kita mempunyai peruntukan 20 juta lagi untuk pembangunan premis tamu desa dengan tambahan 10 juta yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa program Madani Rakyat di Tawau pada bulan lepas. Saya amat yakin lebih banyak kemudahan komuniti seperti ini dapat kita bina di Sabah dan Sarawak. Ini merupakan satu usaha kita memberi fokus tambahan kepada keperluan di Sabah dan Sarawak dan saya sangat menghargai kerjasama dan pengiktirafan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada program yang kita laksanakan. Setakat hari ini berapa banyak projek tamu desa? Projek tamu desa yang telah disiapkan tahun lepas adalah 98 premis. Sama ada pembinaan baru ataupun naik taraf di Sabah dan Sarawak. Itu tahun 2024 itu kali pertama kita memperkenalkan projek ini di kementerian. Tahun ini dengan 20 juta peruntukan yang sama, saya berharap tidak kurang daripada jumlah itu dapat kita bina lah. Kalau tahun lepas kita boleh bina 98, maka tahun ini sepatutnya tidak kurang daripada jumlah itu. Tetapi dia berbeza juga keperluan karena ada kos naik taraf itu hanya melibatkan RM100,000, ada yang melibatkan RM300,000. Jadi bergantung kepada spesifikasi dan skop kerja yang ditentukan oleh pejabat-pejabat daerah ini, maka kementerian akan menyalurkan peruntukan berasaskan kepada nilai yang dipohon oleh pejabat-pejabat daerah yang harus menentukan skopnya berasaskan kepada keperluan tamu itu sama ada bina baru ataupun naik taraf. Dalam konteks tamu darat ini ianya adalah bina baru. Di beberapa tempat seperti kampung tamu Piasau contohnya itu naik taraf. Ya. Dan di seluruh Sabah dan Sarawak ada yang di naik taraf, ada yang di bina baru. Setakat pada bulan Mei 2025 ini untuk tahun ini dengan mengambil kira permohonan yang dibawa daripada tahun lepas yang tidak sempat, nilai permohonan itu mencecah RM40 juta. Itu baru di Sabah. Belum lagi masuk permohonan daripada Sarawak. Dan bajet kita sangat terhad 20 juta tahun ini. Apapun yang pentingnya ada kesinambungan daripada apa yang kita mulakan tahun lepas dan saya amat yakin rancangan Malaysia ke-13 yang akan datang 2026 hingga 2030 ini merupakan satu input utama Kementerian Usahawan dan Koperasi untuk dilaksanakan sepanjang 5 tahun pelaksanaan RMK 13. Dengan demikian, kita boleh membina lebih banyak lagi premis tamu desa yang diperlukan oleh komuniti-komuniti di luar bandar. Sangat bersyukur sebab Datuk YB sangat prihatin lah dengan keperluan komuniti di kampung kami. Beberapa projek sudah dijalankan dan terutama yang diresmikan pada hari ini yaitu Dewan Terbuka Tamu Desa. Cikgu, macam mana nih tamu desa boleh membantu lah penduduk kampung terutamanya di tamu darat nih untuk meningkatkan ekonomi dorang lah, ekonomi setempat? Setakat ini tamu desa dijalankan setiap minggu, yaitu sekali dalam seminggu, yaitu hari Sabtu, dan memang mendapat sambutan yang sangat baik dari seluruh komuniti. Mereka dapat menjual hasil-hasil
pertanian, produk-produk daripada hasil pertanian, ternakan semua, dan inilah yang dapat membantu seluruh komuniti di kampung ini dapat menjana pendapatan melalui